جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا الأعياد Kita ada dari United Kingdom, dari London terus yang berbahagia Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow Pengajian Islam Universiti Oxford, merupakan rakyat pertama Malaysia yang mengajar pengajian Islam di Universiti Oxford. Assalamualaikum Dr. Afifi, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya daripada Oxford. Lihat tindakan provokasi terkini Israel selain pencerobohan ke atas Masjid Al-Aqsa ketika malam terakhir Ramadan, peristiwa pengusiran rakyat Palestin di Sheikh Jarrah juga, seolah-olah Israel menggunakan konotasi ataupun naratif mereka berhak kembalikan tanah orang Yahudi beribu-ribu tahun dahulu. Dan kita sedia maklum undang-undang hari ini, undang-undang moden sekarang, kita tahu kita perlu menghormati sempadan negara, kita perlu menghormati sempadan tanah-tanah yang dimiliki oleh pribadi dan juga masyarakat. Tetapi kenapa dalam hal ini seolah-olah Israel menggunakan apa juga alasan yang mungkin pada kita orang yang berakal ini tidak masuk akal. Ini hak saya perlu datang ke tanah ini dan rebut semula tanah dan usir semua orang yang duduki sekarang. Apa hukum yang digunakan oleh Israel ketika ini, Dr. Afifi? Yeah, thank you, Jinazri. Actually, saya nak mulakan dengan kalam dengan nasihat seorang ahli falsafah politik, political philosopher yang terkenal di dunia barat daripada Ireland. Namanya Edmund Burke yang meninggal pada tahun 1797 kurung ke-18 ya. And then dia berkata the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing basically. Satu perkara yang boleh membuatkan kejahatan tu memperoleh kemenangan ialah apabila orang baik tidak melakukan apa-apa. And what is interesting dengan kalam dengan nasihat Edmund Burke ni ialah ia digunakan oleh orang-orang Yahudi sendiri semasa mereka sendiri ditindas oleh kerajaan Nazi Germany oleh Adolf Hitler pada zaman 1930-an. Dan contoh orang Yahudi yang terkenal yang menggunakan kalam ni ialah Albert Einstein, ahli fizisis yang terkenal pada kurun ke-20. Jadi sama ada Edmund Burke sedar atau tidak, sebenarnya beliau mengikut jejak Rasulullah SAW, sunnah Nabi kita. Apabila baginda Rasulullah bersabda dalam hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi wa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati wa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Bila Rasulullah SAW kita bersabda, apabila kita nampak ada satu kemungkaran atau nampak satu kejahatan berlaku di depan kita, seperti kalau orang di sejarah contohnya, ataupun bila kita nampak something evil happening, dan dengan sedaya upaya kita seharusnya memberitakan that kejahatan from happening dengan menggunakan tangan kita. Tapi kalau kita tak upaya menggunakan tangan kita, menurut Rasulullah, gunakan lisan kita. Kalau kita tak berupaya menggunakan lisan kita, gunakan hati kita, maknanya doa dan solat contohnya. Dan itulah tahap yang paling rendah, paling serendah-rendah iman kita. Jadi di sini, Nazri, seperti tadi Tun raise the issue about what can we do, apa yang harus dibuat. Dalam agama kita, Rasulullah dah bagi framework, guidelines untuk apa yang kita boleh buat daripada top to the bottom. Jadi yang paling tahap paling atas yang kita boleh buat sebenarnya ialah nak menggunakan tangan ni. Maksud di situ ialah military intervention, iaitu nak menggunakan peperangan. Tetapi dalam soal Palestin ni, kalau kita tengok sejarahnya, tahun 1948 dan tahun 1967, there was already the Six-Day War, in 1967, dan negeri-negeri jiran Palestin dah sudah berperang dengan negeri Zionis ni, tetapi mereka kalah. Jadi negeri-negeri ni sebenarnya kalah. Jadi the reality on the ground is that, kita dah berperang, negeri-negeri Islam dah cuba berperang dengan negeri Zionis, tapi mereka kalah. And so that is the fact on the ground. Jadi bila kita dah kalah ni, so kita nak tunggu for another Sultan Salahuddin Al-Ayyubi seperti mana pada zaman sejarah the Crusades, we have to remember and go back to history and look back at that story. It took almost daripada the first crusade to the third crusade, almost 100 years for the Ummah to produce Salahuddin. And how do you do that? You must make sure that negeri-negeri Islam ni kuat dalam domestic policy-nya, kuat dalam kekuatan ketenteraannya, kuat dalam dia punya foreign affairs dia, so that they are able to menyelamatkan balik Baitul Maqdis. So, realitinya now, we cannot even intervene militarily. So what can you do?
kalau dah tak boleh nak guna tangan untuk resolve this, saya nak share pada Tun dengan Datuk Seri pada malam ni. What was interesting, saya duduk dekat Oxford ni, bila kita tengok antara negeri-negeri barat yang paling anti negeri Zionis ni, interestingly adalah negeri Ireland, the Republic of Ireland. Jadi contohnya dia orang buat dua benda. Satu, dalam polisi dalaman mereka, dia orang dah merangkakan rang undang-undang pada tahun 2018 contohnya, the Occupied Territories Bill pada tahun 2018 untuk boycott, untuk divest, iaitu untuk memberhentikan apa saja pelaburan yang ada dengan interest Zionis, dan untuk sanction seperti Tun cakap tadi, untuk menyekatkan perdagangan dengan Israel. Ini negeri di barat ni, di Ireland contohnya. Jadi kita tanya soalan, kat Malaysia kita dah buat ke undang-undang ni? Kalau di negeri-negeri Arab dah, negeri Islam ada ke rangkakan undang-undang sebegini rupa contohnya? Boycott, divestment dengan sanction. Dan polisi kedua yang negeri Ireland have been doing, for example, itu send direct aid to Gaza, direct aid to Palestine. So yang ini bukan menghantar bantuan contohnya melalui NGO, tetapi ini kerajaan mereka sendiri yang menghantar bantuan dengan menghantarkan engineer-engineer untuk membina loji-loji air, contohnya water treatment plants, dengan doktor, dengan not only cash punya injection but also untuk build their infrastructure. So we have to ask ourselves, in Malaysia contohnya, is our government, kerajaan kita memang bagi bantuan macam tu ke, atau melalui NGO saja? Adakah negeri-negeri Arab lain yang berjiran tu, what can we do? So if we don't even do that, then the next level is, kalau dah tak boleh nak merubahkan kejahatan ni dengan tangan, ialah untuk gunakan lisan. Jadi di sini saya nak bagi contoh Syekhul Azhar, iaitu antara ulama terkemuka di dalam dunia Islam, dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, Syekh Ahmad Taib, ada keluarkan kenyataan bila masa penyerangan Masjidil Aqsa baru-baru ini pada malam Lailatul Qadar, malam ke-27 Liko, so dia keluarkan kenyataan untuk menyeru satu dunia, bukan saja dunia Islam tetapi dunia barat juga, untuk bersatu menamatkan kekejaman Israel. Tapi what was interesting dengan statement Syekhul Azhar kali ni, which is very different. Normally they are very quiet, they don't say anything, tapi this time dia kata, there has to stop al-kailu bimakilain. Kena stop the double standard. And maksud dia di situ ialah dia basically saying to pihak Amerika Syarikat contohnya dengan negeri barat untuk stop that. Tetapi bila pihak kita keluar statement, contohnya kalau OIC, even baru-baru ni dengan kerajaan Malaysia, dengan Brunei, dengan Indonesia, is this statement yang ada bertaring atau tidak? So kalau kita cannot even speak truth to power, then the last we can do is doa. Solat, macam apa yang tengah berlaku sekarang di Malaysia, saya dengar dia orang buat kunut nazilah dengan solat hajat. But this is where Tun dengan Datuk Seri, this is our Prophet SAW dah ajarkan kita dah daripada military intervention, the physical intervention, all the way to, to speak truth to power, to lobby, to, or the lowest is where we can then pray dengan doa, for this. And this is where kita kena seharusnya ada some strategic punya thinking on this. Just as the time of Salahuddin, because no one is saying to do nothing, but no one can do, can we do just about anything. And we have to do, and we have to think carefully so that we work together with not only the Muslim nations in the OIC, but also non-Muslim nations macam Ireland tadi yang saya ceritakan, with the non-allied movement contohnya, with the Global South, because in fact there are many who do not want to see apa yang dah berlaku di Palestine. That is done by the negeri Zionis ni contohnya. I think this is where kerajaan kita harusnya memainkan peranan supaya kalau dia orang tak boleh nak hantar military, kalau tak cukup duit nak hantar economic aid pun, at least they should work using diplomatic measures to, whether with Muslim nation and non-Muslim nation together, to try and work strategically. What can we do to basically stop the Israelis doing what they're doing essentially? Menarik. Kita nak tahu lebih lanjut lagi apakah yang boleh dilakukan dalam konteks masyarakat antarabangsa dan people movement ataupun masyarakat madani. Ya, jadi kita perlu rehat dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dr. Afifi, kalau di UK, di United Kingdom sekarang, kita lihat kebangkitan masyarakat awam memprotes di bandar-bandar besar di seluruh United Kingdom. Ireland yang sejak dekad lalu memang penyokong tegar Palestin seperti mana Dr. Afifi katakan tadi. Dan di negara Eropah, walaupun kerajaan mereka menjadi sekutu kepada rejim Zionis, tetapi masyarakat awam berarak di jalan raya menentang penaklukan dan juga serangan Zionis ke atas umat Islam ataupun umat Palestin. Jadi bagaimana kita mencari lebih banyak kawan dalam hal ini menggunakan people movement dan juga
advokasi tentang kemanusiaan terhadap isu Palestin, dan kita lebih banyak kawan untuk memulaukan, kalau kita perlu BDS, memulaukan ekonomi Israel. Lebih banyak negara akan terlibat kerana kerajaan sahaja mereka tidak mampu untuk bersorangan. Mereka memerlukan rakyat untuk menyokong polisi-polisi mereka walaupun mereka merupakan sekutu kuat kepada rejim Zionis. Dr. Afifi. In this case, Tun dengan Datuk Seri and Haji Nazri, for the first time dalam sejarah, satu badan antarabangsa yang terkenal untuk hak asasi manusia, iaitu Human Rights Watch. Human Rights Watch ni yang very big lah, macam Amnesty International, tapi HRW. Mungkin kalau orang Malaysia tak tahu, pun this is where dalam masyarakat kita kata kulil haq walau bimurrah, berkatalah benar walaupun pahit. Jadi contohnya Human Rights Watch ni, dia masa baru-baru ni, kalau di Malaysia kan baru-baru ni kerajaan Malaysia isytiharkan darurat, jadi Human Rights Watch ni pun dia tegur kerajaan Malaysia, dia kata yang this is a matter of concern. Jadi Human Rights Watch ni memang dia orang pantau seluruh dunia, apa yang berlaku masalah pada seluruh dunia, pada negeri-negeri di seluruh dunia. Jadi Human Rights Watch for the first time dalam sejarah, di dalam dunia kita ni, have come out with a report pada bulan April tahun ni 2021 that the Israeli government is committing 2 jenayah against humanity, 2 crimes against humanity. This is unprecedented for the first time ni. Yang ini Human Rights Watch ni keluar for its treatment of the Palestinians. 1, the crimes of persecution, dan 2, the crimes of apartheid. Iaitu jenayah persecuting orang Palestin, dan kedua jenayah apartheid ni. So it's interesting that human rights organizations sekarang, including Human Rights Watch dan badan hak asasi manusia yang ada di negeri Zionis itu sendiri, termasuklah contohnya Beit Salim, Bat Salim dalam bahasa Hebrew, dia orang pun came to the same conclusion yang negeri Zionis ni sebenarnya dah sampai undang-undang yang dia orang sendiri panggil apartheid. Ini orang Yahudi sendiri yang kritik polisi negeri Zionis tu. That is very, very interesting. Jadi di sini saya rasa, as Tun mention tadi pun, untuk have this coalition of nak recruit kawan daripada lawan, it's important that we use the approach of rights-based punya approach, the human rights-based punya approach to resolve this conflict. So jadi contohnya bila kita guna this, dan kita boleh tunjukkan seperti Sheikhul Azhar kata tadi, the double standard of the West. Jadi you tak boleh nak kata kita nak go for civil rights di Amerika Syarikat. Martin Luther contohnya, only black lives saja matter. What about Palestinian life? Palestinian lives juga matter juga. Jadi for them takkanlah boleh civil rights di Amerika matter domestically, tetapi when it comes to Palestine tiba-tiba dia macam ada kemunafikan di situ. Yeah. So this is where the rights-based approach is the way forward that we see certainly di negeri-negeri barat, and this is why kita nampak banyak orang protes, alhamdulillah, di negeri barat. Tapi not only that, they are trying to do more than that to lobby their own government to break the status quo lah yang ada sekarang di negeri. State solution dua negara ini, dan mungkin ada langkah-langkah lain pada pandangan Dr. Afifi. Now, this is among the thing yang kerajaan kita boleh buat to basically, perhaps Datuk Seri Haji Hadi as the duta khas PM kita ke Timur Tengah, to lobby at least behind the scenes. Ni antara kekuatan kita yang kita boleh buat. Kita tak ada banyak duit, tak ada tentera, but diplomacy is one tool that we can use and use intelligently. And we should lobby lah dengan kerajaan UAE, dengan Bahrain contohnya, especially UAE dengan Bahrain ni, bila dia orang tanda tangan persetujuan dengan negeri Zionis yang baru-baru ni, dia orang punya one of the syarat ialah supaya dia orang dapat mengelakkan daripada masalah Palestin ini berbangkit. Tetapi kita tengok daripada latest serangan kat Masjid Al-Aqsa ni, yang itu itself can be used as a pretext untuk hubungan tu, for example, should be cut off, for instance, to bagi pressure untuk negeri Zionis tu. Itu contoh on the short struggle where we need to be clever about it. On the long struggle, I will just say this. I think Malaysia pun is possible, that condemnation alone is not enough. Kita dah tengok daripada statement condemnation OIC, even our negara, for example, we do this, that alone is not enough. Maybe what we should be doing is, kita should isytihar yang negeri Zionis ni adalah negeri apartheid. Seperti mana kempen yang dibuat against South Africa pada zaman 80-an tu contohnya. And this is where we can actually build a coalition diplomatically to make friends. So bila kita kata negeri Zionis ni negeri apartheid, apa yang seharusnya kita buat? Kita boleh buat apa yang contohnya negeri Ireland yang saya
bagi contoh tadi kan. So you come up with undang-undang untuk boycott, divest dengan sanction contohnya. Tapi bukan saja dengan Malaysia, kita work together dengan Indonesia, dengan Brunei contohnya di rantau kita, dan juga di negeri-negeri OIC individually lah dengan negeri-negeri Arab yang lainnya. Jadi it's not enough to just condemn. It's important that you need to be able to work together as those of us yang mentioned among our friends tadi, to have more kawan daripada lawan. Jadi contohnya kalau di UK, surat khabar terkenal UK, The Guardian ni antara surat khabar yang tertua di United Kingdom, di London, yang ditubuhkan pada tahun 1826, they came out with an op-ed, with an editorial kata, bila diorang pada tahun 1917, bila diorang mensupport bagi support or back the Balfour Declaration yang dibuat oleh Menteri Luar masa tu, iaitu Sir Arthur Balfour punya declaration pada tahun 1917 untuk carikan rumah untuk orang Yahudi di Timur Tengah tu contohnya. So now surat khabar di UK ni kata this is among their worst mistakes, one of their all-time mistakes, according to this surat khabar. So memang opinion on the West, especially among daripada khayal ramai, among the population, among the citizen, it is definitely changing basically on the ground. And I think this is why we have to be strategic and clever about making friends and allies. And Malaysia can play a major role diplomatically to work on this. So perhaps our Duta Khas PM to Timur Tengah is these are among the things that especially we can work together dengan negeri-negeri Arab ni individually, bilaterally to discuss, of course behind closed doors, but cleverly to declare, for example, negeri Zionis ni adalah negeri apartheid.